Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok, yang mana pagi ini kita akan menyambung kembali muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok seluruh Malaysia. Yang mana kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita sambung balik, kita ingat balik tajuk kemarin yang kita bahas kemarin, iaitu sifat kalam. Jadi untuk hari ini kita masuk pula pada bahagian sifat maknawiyah, insya-Allah. Okey, kita tengok. Okey, pagi ini kita akan sambung pada muka surat 28. Muka surat 28 iaitulah pada huraian sifat yang ke-14. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Huraian sifat yang ke-14. Huraian tu kalau kita mengaji ilmu nahwu dipanggil mubtada', kena pasang dengan maksud makna bermula. Qabada ialah kaunuhu tu. Bermula huraian sifat, yakni sifat Allah Ta'ala yang ke-14 daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari hingga mengetahui serta i'tiqad di dalam hati tiap-tiap mukallaf, ialah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Jadi seperti biasa, bila sebut sifat, bilangan sifat tu yang ke-14, yang ke-13, yang ke-12, yang lepas-lepas tu, maknanya pada bilangan semata-mata, pada sebutan semata-mata lah, bukan pada nafsil amri, bukan pada diri sifat yang sebenar. Kerana apa? Kerana sifat Allah ni semuanya qadim belaka, tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Jadi sebut yang ke-14 di sini hanyalah semata-mata bilangan sahajalah, untuk memudahkan orang awam seperti kita ni mengaji. Baik, huraian sifat yang ke-14 daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad di dalam hati, mengikut jalanan Abu Mansur, ulama tauhid Abu Mansur Maturidiyah, ialah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran artinya, erti ni translate ataupun terjemahan daripada kaunuhu qadiran. Artinya, erti kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, yakni yang berkuasa, seperti mana yang telah berkata akan dia oleh Padai Mekah, iaitulah berperkuasa. Bukan berkuasa, bukan kuasa, ini berperkuasa. Jadi Padai Mekah ni diterjemahkan dengan perkuasa. Bukan berkuasa, bukan kuasa, perkuasa. Baik. Jadi maknanya sifat maknawiyah ni dia
dia melazimi sifat ma'ani. Sekiranya sifat ma'ani ada pada zat Allah, maka sifat ma'nawiyah pun ada sekali. Tu. Baik. Qala musannif, wajib pada syarak pula. Seperti mana yang kita dah hurai selalulah. Wajib pada syarak ni bermaksud kita kena buat perkara tersebut. Kalau kita buat dijanji dengan pahala, dan kalau kita tinggal dijanji dengan siksa. Itu dimaksudkan dengan wajib pada syarak. Syarak ni siapa? Allah dipanggil syarak hakiki, Rasul syarak majazi. Wajib pada syarak pula, yakni juga. Pula tu dengan maksud juga. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan lah mukallaf tu. Mukallaf ni maksudnya orang yang diberati hukum syarak, ataupun mereka yang diberati hukum taklif. Hukum taklif yang 5 tu lah. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maknanya mukallaf ni mereka yang diberati hukum tu. Maknanya setiap perbuatan kita ni tak lepas daripada 5 hukum tersebut. Kadang-kadang perbuatan kita boleh jadi wajib, kadang-kadang perbuatan kita boleh jadi sunat, haram, makruh dan harus. Tu contoh, sebagai contoh berjalan, hukum asalnya harus, tetapi berjalan pergi menuntut ilmu tauhid, hukumnya wajib. Tu asal dia harus jadi wajib. Contohnya lagi, kita duduk dalam masjid. Kalau kita duduk, asal duduk tu hukumnya harus, tetapi apabila kita niat iktikaf, duduk iktikaf, dia jadi sunat. Tu maksudnya. Maknanya setiap perbuatan kita tidak lepas daripada 5 hukum tersebut. Tiap-tiap mukallaf wajib syarat-syarat atas tiap-tiap mukallaf tu wajib apa? Mengetahui. Mengetahui ni maksudnya belajarlah. Oleh bahawa belajar sehingga mengetahui. Diri belajar itulah yang dikatakan wajib. Sedangkan mengetahui ataupun tidak, yang tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau Allah Ta'ala rezekikan, bagi rezeki, maka kita mengetahui. Semuanya daripada Allah. Tetapi kalau yang tak mengetahui itu, maknanya tidak ada rezeki daripada Allah. Tetapi tuntutan wajib itu sudah lepas, kerana yang diri belajar itulah yang dikatakan wajib pada syarak. Seperti mana hadis Nabi kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan, satu kewajipan ke atas orang Islam, lelaki dan perempuan. Jadi diri belajar itulah yang wajib. Manakala diri mengetahui itu adalah rezeki kurniaan daripada Allah. Kiranya Allah Ta'ala nak bagi rezeki, kita faham, kita reti, kita tahu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki, kita tak faham, kita tak reti, kita tak tahu. Baik, sekadar mengetahui sahajakah? Tapi kita belajar di sini sampailah mengerti, sampailah mengetahui. Jangan belajar tu habis belajar, reti tak reti keraling. Jadi kita belajarlah sampai mengetahui. Baik. Kebiasaan kita, wajib adat kata, kalau kita mengaji ni, insya-Allah bolehlah. Yang tak boleh tu pasal tak mengaji langsung. Baik, sekadar mengetahui sahajakah? Wajib mengetahui sahajakah? Tidak. Serta mengaku pula. Serta kena mengaku. Mengaku ni maknanya i'tiqad. Mengaku maknanya i'tiqad di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf tu. Kena i'tiqad, kena mengaku di dalam hati tiap-tiap mukallaf tu. Mengetahui dan mengaku apa tu? Dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, yakni yang berperkuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, dengan makna yang berperkuasa, itulah yang dipanggil kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itu bahasa Arab. Terjemahan dia keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa. Tu wajib kena i'tikad dalam hati kita tiap-tiap mukallaf, yang mana Allah Ta'ala tu keadaan dia yang berperkuasa. Dan tentu tidak, bila kata Allah Ta'ala tu yang berperkuasa, dan tentu tidak keadaannya Allah yang lemah. Jadi dua ni perkara yang kena pegang ni. Yang pertama, kena i'tikad dalam hati kata keadaan Allah Ta'ala tu yang berperkuasa.
Dan yang kedua, kena pegang dalam hati, kata tentu tidak keadaan Allah tu yang lemah. Tu lazim lah. Lazim daripada kata Allah Ta'ala tu keadaan dia yang berperkuasa, maka tentulah tidak keadaannya yang lemah. Sebab dia berperkuasa. Dan keadaan itu dan ni kita panggil waw istinaf. Keadaan tu jadi mubtada kalau mengaji ilmu nahwu lah. Dan bermula keadaan itu, yakni keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa tu, khabar ialah satu sifat. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa itu ialah satu sifat yang melekat ia satu sifat akan sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Jadi yang keadaan Allah yang berperkuasa itu dikatakan satu sifat yang nak melekatkan sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Maknanya kudrah itu sifat ma'ani, maka sifat ma'nawiyah itu sebagai nak melekatkan sifat kudrah itu pada zat Allah Ta'ala. Tu kalau kata balik baharu ni, kita umpamakan macam gam tu lah. Gam tu nak melekatkan kertas tu pada sesuatu. Contohnya gam itu nak melekatkan kertas itu pada dinding, contoh. Jadi gam tu diumpamakan seperti sifat ma'nawiyah lah. Kertas itu sifat kudrah, sifat ma'ani. Jadi gam tu sifat ma'nawiyah. Dia nak melekatkan kertas itu pada dinding. Itu balik baharu lah, nak bagi nampak. Dan ianya sifat tu, keadaan itu tu, keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa tadi tu, suatu kelakuan di antara ada dan tiada. Maknanya keadaan Allah yang berperkuasa itu adalah suatu keadaan pertengahan di antara ada dan tiada. Yakni ni dia nak tafsir lah. Yakni keadaan itu tidak naik. Keadaan itu, yakni keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa tu tidak naik kepada martabat ada. Dia tak naik sampai martabat ada, wujudi, tak sampai situ. Dan tidak turun kepada martabat tiada. Dia tak turun kepada martabat tiada. Dia duduk tengah-tengah. Nak naik ke martabat wujudi pun tidak, nak turun ke martabat tiada pun tak juga. Itu maksudnya. Inilah ini keadaan itu tu. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa tu dikatakan sifat ma'nawiyah. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa itulah dikatakan sifat ma'nawiyah, yang nak melekatkan sifat ma'ani pada zat Allah, yang mana sifat ma'ani itu kudrah. Kaunuhu qadiran itu sifat ma'nawiyah. Jadi kaunuhu qadiran itulah yang nak melekatkan sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Tu maksudnya. Adapun qadirun maka iaitu bukan sifat. Yang sifat itu adalah kaunuhu tu, diri kaunuhu tu. Diri kaunuhu itulah dikatakan sifat maknawiyah. Maka qadirun itu iaitu qadirun tu bukan sifat. Qadirun tu bukan sifat, bahkan kena kepada zat. Qadirun itu kena kepada zat, bukan sifat. Yang kata sifat maknawiyah itu diri kaunuhu tu. Kalau qadirun itu bukan sifat, itu terkena kepada zat Allah yang bersifat dengan qudrah. Tu. Kalau ilmu sarah dipanggil isim fa'il. Qadirun isim fa'il. Beginilah huraian sifat-sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Samalah macam itulah. Huraian sifat-sifat maknawiyah yang lain pun. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, dan sampai last sekali kaunuhu mutakaliman. Sama macam itulah huraian dia. Maknanya diri kaunuhu tu sahaja yang dikatakan sifat maknawiyah. Yang mana qadiran itu bukanlah sifat, itu terkena kepada zat Allah yang bersifat dengan kudrah. Tu.
Dan dalil. Dalil ni mubtada. Mubtada. Dan dalil ini, dan bermula dalil, percaman, bukti atas demikian itu yang mengatakan Allah Ta'ala tu keadaan dia yang berkuasa, yang mana keadaannya yang berkuasa itu yang nak melekatkan sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala tu. Dan dalil atas demikian itu ialah khabar, ialah kita fikir, yakni fikir dengan akal lah. Dan tilik maksudnya lepas fikir. Lepas fikir, tu dia fikir tilik. Maksudnya fikir masak-masak. Kita fikir tilik kepada makhluk ini, kita tengok kepada makhluk ini. Jikalau ni kita kata atas jalan fardu takdir. Jikalau lah fardu takdir tidak sabit, tidak tetap keadaan yang melekatkan sifat kudrah tu. Kalau tak sabit lah macam tu, jikalau fardu takdir tidak sabit, tidak tetap keadaan, yakni keadaan Allah yang berkuasa tadi ni, yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Kalau lah Allah Ta'ala tak sabit macam tu, keadaan dia tu, nescaya tidak ada sifat kudrah. Nescaya tidak ada sifat kudrah, yakni pada zat Allah Ta'ala. Kalau lah keadaan tu tak ada, keadaan kita Allah Ta'ala yang bersifat dengan perkuasa tu, nescaya tidak adalah sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Sebab sifat kudrah itu nak tumpang pada zat Allah Ta'ala, dia kena ada sifat maknawiyah yang dipanggil kaunuhu qadiran, iaitu sebagai nak melekatkan sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Tu. Dan jika tidak ada, dan jika ini fardu takdir, tidak ada pada Allah Ta'ala tu kudrah, kalau lah Allah Ta'ala tu tidak ada kudrah disebabkan tidak ada keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa tadi itulah, yang dikatakan kaunuhu qadiran tadi tu, nescaya adalah ia Allah tu lemah. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada sifat kudrah, nescaya dia lemah lah. Sebab kudrah itu perkuasa. Tu. Dan jika fardu takdir ia Allah tu lemah, kalau Allah Ta'ala tu lemah, jawab dia nescaya tiada menjadi ia Allah akan makhluk ini. Nescaya Allah Ta'ala tak jadi makhluk inilah kalau dia lemah. Dan iaitu tiada menjadi ia Allah akan makhluk ini tu batil, karut. Sebab apa karut? Kerana makhluk ini sudah ada, yakni sudah ada dengan pandangan musyahadah, pandangan mata kepala kita. Jadi mustahil lah Allah Ta'ala tu lemah. Yang mana makhluk ini sudah ada. Jadi makhluk ini menunjukkan Allah Ta'ala bukan lemah. Maka tetaplah, yakni sabitlah ada pada Allah Ta'ala kudrah. Ada pada Allah Ta'ala kudrah, ianya Allah tidak lemah. Kalau begitu, kalau macam tu, sabitlah, tetaplah keadaan yang melekat ia keadaan, yang dipanggil kaunuhu tu, yang melekat ia keadaan ataupun kaunuhu tu akan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Jadi secara kesimpulannya, yang dikatakan sifat maknawiyah itu adalah diri kaunuhu tu. Kaunuhu tu dikatakan sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ni dikatakan, diibaratkan sebagai nak melekatkan sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Kalaulah tidak ada sifat maknawiyah, macam mana sifat kudrah itu nak lekat pada zat Allah Ta'ala? Itu maksudnya. Jadi bila ada sifat sifat ma'ani, maka di situ juga ada sifat ma'nawiyah. Kerana sifat ma'nawiyah ini dia nak melekatkan sifat ma'ani itu pada zat Allah Ta'ala. Contoh dia macam tadilah, nak melekatnya kudrah itu di zat Allah Ta'ala, dia kena ada kaunuhu qadiran, diri kaunuhu tu, yang dikatakan sifat ma'nawiyah, yang nak melekatkan kudrah pada zat Allah Ta'ala. Kalau qadiran tu bukan sifat, itu terkena kepada zat Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi diri kaunuhu tu, kaunuhu itulah dikatakan keadaan Allah Ta'ala tu. Jadi keadaan Allah Ta'ala tu
dipanggil sebagai pelekat yang nak melekatkan qudrah pada zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi kita kena pegang 3 perkara tadi lah. Yang pertama, kena pegang di hati kita, kena iktikad mengatakan keadaan Allah Ta'ala tu yang berperkuasa. Dan kita kena pegang kata tentu tidak keadaannya Allah yang lemah. 2 tu. Lagi satu kena ada dalil. Dalil yang kita baca tadi lah. Yang jikalau tadi ni. Ini yang dipanggil dalil akal. Dalil akal. Baik. Jadi insyaAllah sekadar itu dulu untuk live pagi ni secara ringkas. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan sifat maknawiyah yang pertama, iaitu pada pagi ini kaunuhu qadiran. InsyaAllah kita akan sambung pula petang nanti. InsyaAllah kalau ada masa petang nanti kita akan sambung pada huraian sifat yang ke-15, iaitulah kaunuhu muridan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki, ini yang berkehendak. Yang berkehendak kita pakai dengan terjemahan daripada Pak Daim Kah. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Yang nak tengok rakaman boleh tengok di YouTube channel saya. Boleh tengok masuk pada profil TikTok saya ni, dan di situ ada logo TikTok, logo YouTube. Cuma terus klik saja. Terus klik dan masuk kepada YouTube. Dekat situ ada rakaman InsyaAllah. Boleh tengok balik rakaman yang lepas-lepas. Ya, dah nak habis dah. Kita bahas sikit begini. Satu sifat sahaja, iaitu kaunuhu qadiran, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.